PM301 adalah betul-betul di luar pantai Kelantan, pantai Bacok, pantai Pangkalan Cepa. PM301 ya, betul-betul dalam perairan Kelantan. Sekurang-kurang ada 6 telaga yang telah disahkan ditemui, telaga gas ya, yang sesuai untuk pengeluaran ya. Dan ikut jadual yang ada pada Petronas, dia akan naik 2009, 2010, 2011, 2012. So started by 2009 kita jangka kita akan dapat royalty daripada gas. We will negotiate after we win this coming election. This is one of the main agenda after election, insyaAllah. So you haven't had any discussions with Hess or Petronas about the... If we have that discussion, I don't need to reveal. So you have had the discussion? I tak tahu, tapi we have some link, not discussion, but sometimes sometimes dia punya lampu nyala-nyala sikit macam tu je lah. So we not Pak Allah won't confirm anything, you see. Dia indecisive ya. Flight dia pun kadang-kadang dia tak boleh confirm. Ya. So jumlah royalty 1 bilion ni daripada 6 telaga asli? Tak. Yang tu kita kira 6 telaga ke 1 telaga? Kita kira fokus PM301 I think apa saya. Tapi kalau you pergi utusan online, you buat search Petronas, lepas tu dia punya you click media release, you will find it. PM301 ya. No, PM3, the one that PM3. will start operations Yeah. in the quarter 08. I think dalam press release dia, Petronas pun ada. Okey, yang kita luluskan dengan kerjasama Jabatan Laut ya. Jabatan Laut ialah kita menggunakan jeti Jabatan Laut di Kuala Besar sebagai starter. Kita luluskan kepada Kuala Besar Supply Base untuk memulakan pembinaan supply base bagi kegunaan exploration pengeluaran production dekat Joint Development Authority itu satu, dan juga yang telah memulakan pengeluaran iaitu di kawasan yang bertindih dengan Vietnam, kawasan Malay Basin ya, Tochu Malay Basin ya. Kalau you pergi internet buka Petro Vietnam, you will find that Tochu Basin, Tochu Malay Basin yang telah pun mengeluarkan gas dan minyak sekali ya. Dan Tochu Malay Basin ini adalah kawasan pertindihan Kelantan dengan Vietnam ya. They already started production there. Kalau tak silap saya dalam web tu ada lebih kurang 80,000 tong satu hari pengeluaran minyak ya. But that not sure because I do this search masa saya jadi ahli parlimen dulu. So dah banyak bertahun, 4 tahun setengah, 5 tahun. So maybe my memory is not that sharp. Macam tu Dr. Mahathir jugalah ya, masuk court tak berapa nak ingat. Okay, back to this question. Okay, bila ada pengeluaran di dua pelantar ini ya. Kalau you pergi airport Kota Baru pun you can see the activity of the copters sending workers there. So kita perlukan satu tempat untuk menyediakan penghantaran keperluan-keperluan utama dan juga anak-anak buah boroh-boroh di situ ya. So jarak di antara kawasan ini dengan Kemaman Supply Base ialah 230 km dan jarak di antara kawasan ini dengan Songkla pun lebih kurang 230 hingga 260 km. Jadi jarak yang paling hampir ialah Kota Baru 180 km. So economically wise mereka operator ni lebih suka menjimatkan kos mereka kerana aktiviti ini adalah long term basis ya. So mereka lebih prefer untuk ada satu kemudahan di Kota Baru. So kita strategically try to locate ourselves in this development. So this is local initiative ya. Local initiative. How much is it going to cost and when will it be operational? Jabatan Laut already agreed, they already give the approval dan also landing rights ya. Jabatan Laut ini melibatkan hak pendaratan ya. Which
both state government and Jabatan Laut already agreed. They will start very soon. The initial investment is 100 million. At the same time, kita juga akan bina 5 tangki simpanan minyak, storage. They call it open storage, open petroleum storage. Yang ada kapasiti menyimpan 2 tangki ada kapasiti menyimpan 15 juta liter minyak petrol, dan 2 storage lagi ada kapasiti menyimpan 15 juta liter diesel, dan 1 tangki lagi boleh simpan 7 juta liter petrol. Kedah, alhamdulillah sambutan bukan Melayu terhadap PAS di Kedah adalah begitu tinggi, dan perbincangan awal di kalangan 1-2 orang pimpinan utama ialah kita akan allocate kerusi, allocate pos ESCO kepada orang calon ataupun wakil rakyat bukan Melayu untuk mengekalkan status quo bahawa ada participation bukan Melayu dalam kerajaan negeri Kedah jika sekiranya tidak ada apa-apa halangan kita mencapai kejayaan. Di Terengganu macam mana? Di Terengganu, UMNO sendiri tahu dia akan kalah. 5 ketua bahagian tak bertanding. Ini adalah satu langkah bunuh diri oleh Pak Lah. Dengan menganggap bahawa pengundi luar yang mereka telah import pada tahun 2004 boleh top up, orang panggil frustration ini. Tetapi on the ground, rakyat Terengganu bukan saja bangkit kerana isu-isu tempatan, tidak ada delivery seperti yang mereka harapkan, tetapi juga oleh kerana unsur perpecahan dalaman yang ketara. Dan jentera PAS kali ini telah mempunyai persiapan mental untuk menghadapi lambakan pengundi-pengundi kelun tadi. Dan saya kira pengetahuan umum ialah kerajaan Terengganu akan bertukar tangan dengan izin Allah dan sokongan rakyat. I think this is general feelings. So tinggal lagi how we going to manage saat-saat akhir semasa pengundian. Pada waktu sekarang alhamdulillah sambutan adalah begitu menggalakkan.